Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Salam pengenalan, salam persahabatan daripada saya, Arifin daripada Aitam Johor. Pada hari ini saya nak share, nak kongsi dengan anda sembang-sembang tentang kehidupan. Saya berusia 63 tahun, telah pun bersara pada tahun 2014 sebagai penjawat awam, seorang guru. Saya jadi cikgu selama 33 tahun. Jadi isteri saya pula adalah seorang isteri rumah, jaga anak, urusan rumah tangga dan sebagainya lah. Jadi bila kita bekerja sendiri ni, bagi saya lah, bagi saya. Bila kita bekerja sendiri, maknanya kita sebagai ketua keluarga, kita mencari rezeki pendapatan untuk keperluan keluarga, sara hidup keluarga dan sebagainya. Jadi biasanya lah bila kita bekerja sendiri, kita hendak buat sesuatu lah, pendapatan tambahan. Jadi kebetulan pada satu hari datang seorang sahabat saya, sahabat satu sekolah dahulu yang sudah lebih 20 tahun tak jumpa. Dia tahu saya balik ke Air Hitam, duduk Air Hitam. Jadi dia datang ke rumah saya lah, ziarah. Jadi dalam sembang-sembang tu akhirnya beliau telah berkongsi dengan saya satu peluang. Satu peluang perniagaan atau bisnes. Tetapi saya dengar apa yang dia cerita. Tetapi pada ketika itu, pada tahun 92, saya tidak menerima lah apa yang dikongsikan. Kemudian dia pun balik, bila cerita. Kemudian tahun berikutnya, tahun 93, dia datang sekali lagi ke rumah saya. Saya anggap tak ada apa-apa lah sebab ialah biasa kawan-kawan kan. Jadi dia pun cerita benda yang sama, tapi saya menolak. Sebab saya beri alasan, macam-macam alasan lah, terutama sekali saya sibuk bekerja. Kebetulan pada tahun 92-93 tu saya telah pun menjawat jawatan sebagai seorang guru besar, mengurus sekolah dan sebagainya, sibuk lah. Itu alasan yang paling utama sekali lah. Jadi kawan saya itu pun kecewa lah agaknya kan. Dia balik. Tapi itulah. Yang jadi peliknya mungkin nak rezeki, Allah nak bagi rezeki pada saya. Pada tahun 94 dia datang sekali lagi, cerita perkara yang sama. Dia cerita akhirnya saya rasa kasihan. Kawan dah cerita banyak kali. Saya ambil keputusan untuk bersama-sama lah dengan sahabat saya tadi untuk buat bisnes. Anda tahu tak apa bisnes yang dia share dekat saya? Iaitu satu bisnes multi-level marketing yang dikenali sebagai Syarikat Amway. Jadi bila saya join, saya ingat tujuan saya pun bukan buat bisnes pun, cuma seakan ambil harta kawan, kalau ada barang kita boleh guna dan sebagainya lah. Tetapi minggu berikutnya dia datang sekali lagi, dia tunjuk produk dan sebagainya, saya gunalah. Saya guna produk Amway. Produk yang pertama saya guna produk Amway, suplemen lah, ataupun pangkalan tambahan lah. Sebab saya bekerja, bertugas, perjalanan agak jauh, jadi balik meletihkan. Bila kat sahabat saya tadi dia cadangkan ambil suplemen, saya cuba dan alhamdulillah memberikan sedikit tenaga tambahan. Bukan sedikit lah, banyak memberikan tenaga tambahan, menjadikan saya lebih bertenaga, sihat. Dan sejak itulah saya amalkan suplemen Neutroline daripada Syarikat Amway sampailah hari ini. Jadi itu bukan saya nak cerita itulah. Tetapi bila saya fikir balik, tahun 94, 95 saya menggunakan produk barang dia daripada Neutroline Nutrition Supplement tu dan menggunakan barang-barang lain. Bila sahabat saya datang bawa produk baru, saya pun beli, tak ada masalah. Tapi akhirnya bila difikir-fikir balik, saya bincang dengan isteri saya, cuba kita, apa kata kalau kita cuba bisnes ni, mana dah tahu ada rezeki. Jadi saya pun cuba-cuba dengan niat nak dapatkan duit sayur lah. Dapat duit sayur 300-400 pun alhamdulillah lah. Ketika itu saya mempunyai 3 orang anak. Ni tanggungan saya lah ketika itu. Tanggungan saya masa tu saya muda lagi, ada 3 orang anak. Jadi saya mencuba berceritalah dengan saudara mara, orang yang terdekat, kawan-kawan. Saya cerita dengan dia tentang produk dia dan alhamdulillah saudara mara pun, kawan-kawan yang rapat, ada juga yang membeli produk yang saya jual. Dan alhamdulillah saya rasa seronok jugalah. Saya target untuk dapatkan duit tambahan, telah pun dapat. Dan sahabat saya tadi mencadangkanlah kalau saya nak pergi lebih jauh dalam bisnes ni, dia kata kena datang belajar. Pada peringkat awalnya bila sebut datang belajar, bukan dia sebut datang belajar, datang meeting. Saya duduk di Hitam, meeting di Keluang. Jadi
saya rasa nak datang meeting ni lah, kita bekerja mengurus sekolah, jadi nak meeting kita pun dah selalu meeting. Ini nak buat MA pun nak kena meeting lagi, jadi saya rasa macam susah jugalah peringkat awalnya. Tetapi oleh kerana kawan saya banyak kali dia ajak saya, jemput saya, invite saya untuk ke meeting tersebut, satu malam tu, satu hari saya gagahkan jugalah. Rupanya bila pergi meeting MBA ni tak sama macam meeting tempat kerja kita lah. Di meeting MBA ni kita bukan saja dapat maklumat, tetapi kita dapat satu environment, satu suasana yang positif, jumpa rakan-rakan baru, dan menjadikan saya seronok di meeting MBA ni, dan saya jadikan dia sebagai satu tempat untuk orang kata release tension. Release tension. Itu dia peringkat awalnya lah. Jadi saya terus buat, alhamdulillah. Target untuk dapatkan duit sayur, duit dapur tadi dapat sebenarnya, dapat alhamdulillah. Dalam tahun 94-95 tu saya dapat. Saya cuba terus buat. Jadi bila terus buat, sambil-sambil ada masa yang terluang, seminggu 2-3 jam, jadi alhamdulillah lah, akhirnya pada tahun 96, tahun 96 ini dia terbalik. Jadi anda lihat ni, ini saya telah dijemput oleh MW dalam satu seminar distributor sama pengedara untuk pengedar terus pada tahun 96. Jadi 96 saya telah pun layak menjadi seorang pengedar terus. Dalam seminar tersebut saya jumpa ramai orang, bermacam-macam latar belakang. Antaranya yang tersentuh hati saya ialah seorang Pak Haji ni. Lepas tu saya muda lagi, saya muda. Jadi saya bergambar dengan Pak Haji ni. Pak Haji ni ada bisnes juga. Dia juga sama buat MBA dan cepat juga sebagai seorang direct distributor. Jadi saya dapat satu inspirasi lah daripada Pak Haji ni. Kenapa dia dah berumur macam ni pun masih lagi membuat bisnes MBA. Sedangkan dia pun ada kerjaya dia sendiri yang lain. Ini bukan inspirasi saya. Dan akhirnya alhamdulillah saya buat tahun 95 serius sikit. Orang kata kita bukan nak menjual barang sajalah, tapi kita nak share idea bagaimana apa yang kita buat ini kepada rakan-rakan kita, saudara mara kita, kenalan kita. Kita cerita saja, ada yang tak, ada yang tak ada, itu biasalah. Jadi akhirnya pada tahun 96, ini dia. Pada tahun 96, gambar tahun 96 ni, saya tu bersama dengan kawan-kawan telah dijemput oleh MB untuk pergi satu seminar antara ALS sebenarnya, MBA Leadership Seminar. Saya cakap kita makan angin lah ke Las Vegas. Ini kali pertama lah. Tahun 98, MBA hantar saya ke Las Vegas. Bayangkanlah sebagai seorang penjahat awam yang biasa, kerja dah puluh tahun, tak pernah pun mimpi nak pergi ke overseas makan angin. Tak ada pun peluang-peluang inilah. Tapi alhamdulillah melalui MBA saya buat sambil-sambil. Pada tahun 98 kali pertama lah saya naik kapal terbang, flight paling jauh sekali lah, paling jauh. Ini dia, sampailah ke Los Angeles. Sampai ke Los Angeles bersama dengan penaja saya lah tu. Bersama dengan penaja saya, Puan Nurhali, Puan nama pun lupa. Nurliza, Puan Nurliza Ridwan. Okey. Itu dia. Kemudian banyak pengalaman-pengalaman bila kita pergi jalan jauh ni. Ini adalah antara kenangan yang saya tak boleh lupa. Bila dapat peluang, bila turun dari kapal terbang tu, minta izin dengan pilot, duduk ambil gambar di kokpit, bukan senang. Inilah kali pertama dan kali terakhir yang dapat saya berpeluang dengan ni pilot dia. Orang Malaysia, Pak Cik ni, pilot, bergambar dengan dia, minta izin dengan dia untuk bergambar di kokpit tadi. Alhamdulillah. Ini penerbangan MAS, kali pertama penerbangan jauh. Ini dalam kapal terbang, Kak Ros, isteri saya. Itu penerbangan MAS, dalam kapal terbang. Seronoknya dia. Suri rumah, dapat naik kapal terbang jauh, pergi Los Angeles. Di sana kami melawat menjadi pelakon di Hollywood. Di Hollywood. Ini di Hollywood. Di sana kita melawat di Universal Studio. Di mana penggambaran filem dijalankan di sini. Jadi memang kita jadi pelakon lah kat sana. Macam-macam pengalaman di Universal Studio ni. Okey, selain daripada itu, pada tahun 98 juga kami telah dibawa ke Nutrilite, kilang vitamin suplemen di California. Ini dia, ini di hadapan kilang dia lah. Di sana di Nutrilite ni kami
dibawa masuk, bagaimana suplemen ini dibuat, dan sebagainya lah. Menjadikan kami lebih yakin dengan produk Nutrilite ini, Okey, di sana juga di Lakeview, ini di satu kawasan lah, mungkin kawasan penyelidikan lah, di mana MW kata Nutrilite ini tidak ada guna racun serangga dan sebagainya. Jadi kami lihat sendirilah di mana Ladybird sebagai yang kata secara semula jadilah membunuh ulat dan sebagainya. Ini bersama dengan penaja saya, tapi muka tak jelas semua kan di dalam kilang Nutrilite, semua dibungkus, kepala, muka pun tutup, nanti akan ada rambut gugur dan sebagainya, Jadi saya terima kasihlah kepada penaja saya tu, Ramli Mak Pungut, dan juga Noliza Rizwan, yang memberi peluang dulu, yang pada peringkat awalnya saya tolak, saya tolak bertahun-tahun, 2 tahun saya tolak. Akhirnya saya terima lah, Ini isteri saya bersama dengan upline dia, di sebahagian daripada ladang, ladang kajian di Lakeview, Okey, itu sedikit pengalaman. Kemudian macam-macam sebenarnya banyak, tapi saya kurang bersedia sikit lah, Di sana juga semasa dinner kami jumpa dengan leader-leader semasa annual dinner, dengan satu konsep makan malam, Saya telah jumpa ramai leader-leader, semuanya daripada Malaysia. Ini contohnya, mungkin anda tak kenal siapa ni kan. Ini seorang Cina namanya Lee Kim Soon. Hari ini dia seorang, masa ni dia capai diamond, tapi sekarang dia menjadi antara jutawan di Malaysia lah, Hanya seorang penjual durian saja. Lee Kim Soon sekolah darjah 2 pun boleh berjaya dalam MBA. Jadi ini banyak membuka inspirasi saya lah. Yang kononnya sebagai seorang cikgu, seorang guru besar, jadi kita dah ada jawatan, kita rasa seronok, tapi orang-orang yang biasa saja pun lebih berjaya daripada kita, di dunia luar, di dunia MBA ni. Okey, ini saya yang bertopi cowboy tu, sebab tema dia tema cowboy. Jadi saya muda lagi masa tu, kurus lagi masa tu, bersama dengan upline saya yang tepi tu. Kemudian di tengah tu ambil gambar dengan seorang India tu. Itu adalah diamond ST Palen, daripada Perak, Dia hanya seorang kerani, seorang kerani pun berjaya dalam perniagaan MBA. Di sana juga kami jumpa dengan leader ini. Ini yang sebelah saya itu ialah double diamond Abang Kaus Tajuin dan Kak Nun, Abang Tajuin sekarang pun telah meninggal dunia, Ini di Hollywood tadi kebetulan saya jumpa dengan pasangan yang saya rasa sangat-sangat membuka inspirasi pada saya, iaitu Dr. Ali Azman dan Dr. Rohana. Dr. Ali Azman adalah seorang pakar di Subang Medical Center, sementara isterinya ialah Dr. Rohana, seorang mesara di UKM. Mereka seorang profesional, suami isteri profesional pun masih lagi membuat bisnes MBA. Kenapa? Itu yang menjadi tanda tanya pada saya lah, ketika itu, menjadikan saya lebih bersemangat lah untuk buat bisnes MBA. Ini juga adalah seorang penjual awam juga, Pak Hamid, Pak Hamid dan Kak Nisa, juga kami bertemu di Las Vegas, sembang-sembang. Okey, ini pun sama juga. Ini saya bersama dengan penaja saya, bersama dengan yang tinggi itu adalah Ravi, dia adalah seorang anggota polis. Sementara sebelah kanan sekali itu yang rendah sikit itu adalah seorang India namanya Mutu, Mr. Mutu. Kami masih lagi berhubung dengan dia sampai sekarang, masih lagi berhubung, dah lama dah berhubung, Mr. Mutu daripada Temelloh. Ini masa kita jumpa kat luar negara lah, ini juga adalah gambar saya ambil bersama dengan mungkin anda tak kenal. Ini adalah seorang doktor, Dr. Soma, juga seorang pengedar MBA, ramai. Ini juga adalah yang tengah tu, berkut hitam tu, itu juga adalah seorang pemimpin MBA yang berjaya, Mr. Mani Rajan, Diamond Mani Rajan. Hari ini pun dia telah pun meninggal dunia, meninggalkan warisan bisnes MBA. Ini juga seorang India daripada KL, namanya siapa saya lupa nama dia. Dia hanya seorang pemandu bas saja, hanya seorang pemandu driver bas Srijaya. Syarikat Srijaya pun dah lama tak ada, tapi hari ini oleh kerana dia ada plan B, ada semasa dia jadi driver bas tu dia pun buat bisnes MBA, hari ini jutawan dalam MBA, ini dia, di situ juga kami jumpa orang yang mungkin anda juga kenal sama-sama tu. Ini yang saya besarkan sikit, okey tu. Okey, yang sebelah tepi sekali itu pasangan suami isteri tu, itu isteri saya, tengah. Okey, ini adalah Ustaz Fadil, Ustaz siapa lah, lupa nama dia. Isterinya adalah seorang penceramah, pendakwah, iaitu
Ustazah Siti Nurbaiyah cakap harimau pun buat MV. Saya banyak berbincang dengan dia lah tentang bisnes MV ni. Itu yang sebelah kanan sekali tu penaja saya lah. Ustaz lupa saya nama Ustaz tu. Ini gambar juga ni. Isteri saya bergambar dengan seorang perempuan Diamond Lee Man Yong. Lee Man Yong tu hanya seorang suri rumah je. Macam mana suri rumah boleh berjaya dalam bisnes MV? Dia sebenarnya berkongsi dengan anak-anak dia, dengan anak-anak dia untuk membina perniagaan MV. Saya ingat lagi kata-kata dia, apa yang dikongsikan kepada anak dia, anak, mak tak mau apa daripada kamu, kalau boleh buat tak MV betul-betul, buat MV betul-betul. Jadi alhamdulillah lah, jadi bila anak dengan mak cakap macam tu, dia buat MV. Hari ni mak je sebagai seorang diamond. Dulu hanya seorang penjual kutia goreng saja. So hari ni rakan-rakan, itulah sedikit pengalaman yang saya nak kongsikan pada hari ini. Satu kerjaya, MV ni satu kerjaya yang dulu saya tak suka. Saya menolak selama 2 tahun, 3 tahun saya menolak. Tetapi akhirnya dia menjadi satu daripada sumber pendapatan rezeki dari yang Allah beri. Pada hari ini lah, insyaAllah. Jadi daripada tahun 94 saya join, 95 saya mula, sampailah hari ini, alhamdulillah, ada pendapatan tambahan melalui MV. InsyaAllah saya akan sambung lagi di video akan datang. Okey, setakat ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.